Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agama bang. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah, dan tak mampu kita hitung nikmat-nikmat Allah. Ini hari saja pun kita dah tak mampu nak hitung. Jadi Allah memberikan kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup. Di mana hidup kita bang kita rasakan hak bukan hak hak siapa hidup ni abang? Hak Allah. Jadi rasakan betul-betul, bukan kepunyaan kita. Abang minta tu ya sikit jaga. Mana kita rasakan itu hak Allah. Kalau kita dah rasakan tu hak Allah, jadi apa pun diri kita dikontrol oleh Allah SWT. Semua kita disusun oleh Allah SWT. Dia bahagianya hidup kita. Tu cukup dulu ya. Jadi begitulah. Setiap keberuntungan kita ini adalah berlandaskan macam mana cara kita memanajemenkan, kita menguruskan diri kita. Itulah yang Allah nak melihat. Ahsanu amalah tu. Pengurusan yang ahsanu amalah tu adalah pengurusan tidak ada rasa keakuan diri. Tak ada langsung kita mengatakan ada aku lagi. Mana betul-betul kita faham dah la ilaha illallah. Kita pegang terus. Meyakini terus. Masalah sekarang kita ni, kita tak meyakini. Kita hanya menyebut. Tanpa kita maknanya mengolahkan, memanajemenkan, menguruskan diri kita tu supaya terus kita pegang bahawa kita ni tidak ada kedirian, yang ada hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang mendengar hanya Allah. Aku la alimun, tidak ada ilmu ku langsung, melainkan semuanya ilmu Allah. Betul-betul nak kena faham tu. Bawa benda ni, uruskan betul-betul. Ini ahsanu amalan yang sangat baik yang Allah nak tengok di situ. Pengakuan kita ni, adakah kita mengaku hidup ni hak kita? Bila sebelum ini kita belum lagi disebut hidup. Bila dah bagi hidup, kita lama-lama ngaku kita pula hidup. Bila dah rasa hidup, kita nak kepunyaan ni, itu mudah jadi membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Itulah pintu besarnya tadi. Bagaimana kita nak selalu tetap, kita sama-sama ni nak tetap supaya kita tak merasakan sebelum ini kita tidak ada. Tempoh hari dah bagi tahu dah rahsia dia, skill dia macam mana Rasulullah dapat, iaitu diam. Diam di dalam, kita tak boleh buat apa-apa, diam, kaku. Latihan diam dan kaku. Dalam pun tak berkata-kata, tak boleh. Diam saja. Maka bila datang nanti kita terasa meletup, tak ada daya upaya langsung sampai diberi kita rasa yang begitu. Pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata. Maqam dia faham tu tadi. Selepas tadi diam, kebingungan, langsung la haula wala tu kebingungan. Mana tak boleh buat apa-apa, la haula wala, kebingungan. Minta lagi tambah kebingungan, maka Allah memberi. Apa tu?
wa ma ramaita id ramaita. Bila dah betul-betul tak ada, dah hilang, kita tak disebut apa-apa, maka waktu tu Allah memberikan wa ma ramaita. Bukan engkau yang hidup. Aku bagi engkau hidup, bukan engkau yang hidup. Bukan engkau yang berkata-kata, bukan engkau yang mendengar, bukan engkau yang melihat, bukan engkau yang berilmu, bukan engkau yang berkehendak, bukan engkau, bukan wa ma ramaita, bukan engkau, tetapi aku. Pakaian tu baru kita nak pakai. Tak ada lagi pengakuan diri. Itu yang nak dijaga. Itulah dinamakan ahsanu amalah. Allah jadikan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum supaya aku jadikan kau mati, belum ada lagi, kemudian aku ada dengan kau hayata liyabluwakum ayyukum, supaya aku nak tengok apa yang kau kerjakan. Bila kau kerjakan, kau tahu ini semua kerja engkau ya Allah. Engkau yang tahu apa yang perlu aku buat ya Allah. Serahkan balik ya Allah. Jangan biar sesaat pun aku mengurus. Itulah dikatakan ahsanu amalah. Itulah nama keberuntungan. Lagi bagaimana kita nak olahkan. Kita kena pegang cepat ni benda ni. Sekarang ni dah masanya dah pengakhir zaman dah. Fasa dah masuk fasa kelima ni. Fasa yang maknanya dah masuk fasa kiamat kecil dah ni. Berulang kali saya bagi tahu fasa pentingnya. Kita kena pegang benda ni dulu. Kita kena pegang benda ni. Jadi bila jadi apa-apa nanti hal macam mana pun huru-hara, kita dah pegang ni. Kita tahu kita tak pernah ada hidup. Jadi hidup kita ni adalah hidup Allah. Jadi kalau dia nak mematikan kita, kita tetap dalam keadaan hidup dengan Allah. Kita tak mati-mati. Maknanya bukan kita tak mati-mati. Allah tu maha hidup. Jadi kita memang sebelum ni pun sebenarnya kita yang sangka kita hidup. Rupanya dia bagi kita hiduplah. Nak menunjukkan dia yang hidup, bukan kita ni hidup. Itu nak duduk, nak dipahamkan betul-betul. Jadi kita bila hidup di dunia ni, kita dah bersiap walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat mana kita tahu dah. Kita duduk di dunia tapi sebenarnya kita berada di alam akhir, berada di sisi Allah. Maka kita nampak tubuh di dunia tapi sebenarnya kita tak ada. Yang ada hanya akhirat, iaitu Allah. Jadi itu yang kita nak pegang. Itu orang yang maknanya Rasulullah kata orang yang bijak. Dia menjadikan dunia sebagai, dia jadikan akhirat tu, dunia ni akhirat. Dunia ni dengan Allah. Dunia ni dengan Allah. Tak macam kalau orang tak mengaji bab ni, dia rasakan dunia ni dia nak kejar sana kejar sini tak. Dia di dunia ni dia dah dapat dia dah dapatkan Allah Taala. Ni orang yang beruntung. Di dunia lagi dia dah dapatkan bukan syurga, bukan apa di hendak dia Melaka, bukan itu belakang kiri. Nombor satunya adalah dia dapatkan Allah itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah Taala akhirat tu engkau dapat lebih baik daripada apa pun yang ada sekarang ula. Jadi ini Rasulullah SAW diutus. Dapatkan berita gembira yang aku dapat, iaitu Allah Ta'alanya. Sebab kita ni tak pernah ada. Yang ada semata-mata yang wujud hanya Allah. Cuma bila dah jadi banyak, seolah-olah kita rasa macam ada. Ada tu dia mengadakan supaya nak menunjukkan dia yang ada. Bukan ada tu menunjukkan banyak. Pandangan satu pada yang banyak, pandangan banyak pada yang sebenarnya apa maksudnya? Tak lain esanya. Maka itu ditajalikan dia banyak supaya kita tahu itu dari yang satu. Jadi jangan pandang banyak tu tadi, pandang dari satu juga. Jadi yang banyak tu akan mengalir ke mana? Semua mengalir kepada Allah. Sebab semuanya di langit, di bumi, kata Allah seisinya, siapa yang jadikan? Aku akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila kita dah dapat keputusan tu, dibagi oleh Allah kefahaman di sisi Allah, maka kita sentiasa dengan Allah, maknanya tak ada kita, dia aja. Bukan dengan tu pun istilahnya sebenarnya tak ada kita, dia aja. Macam mana kita nak olah? Di situlah kebahagiaan. Di situlah keadaan yang menunjukkan kita ni berada dalam keamanan
Allah, dalam benteng Allah SWT. Ini maknanya kita nak hijrah daripada keakuan diri, yang selalu kita pakai keakuan diri je banyak sangat, sampai kita terlupa dah sebenarnya kita tak ada, diri kita tak ada, kita terlupa dah. Tapi kita sebut selalu la ilaha illallah, tak ada semua ya Allah, aku menyaksikan yang ada engkau je, aku pun tak ada. Tapi kita masih lagi dalam kehidupan tak sesuai dengan apa yang kita cakap, sebab kita tak faham, ataupun kita buat-buat tak faham, ataupun kita mengikuti hawa nafsu kita, kerana kita tak mau belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kita ingat kita dah lahir Islam, kita rasa kita dah beriman pada Allah, kita dah layak kalau buat sesuatu tu Allah nak bagi kita syurga, dijauhkan neraka. Kalau silap kita istighfar. Jadi kita dah terbiasa gitu. Kehidupan kita dah terbiasa gitu. Dia punya orang panggil dia apa? Ritual dia, kehidupan kita ni begitulah. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, ritual dia begitu. Kita bersandarkan kepada ritual-ritual tu. Bukan saya cakap tak betul. Masuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas tu tengah malam buat qiyamul lail pula. Kita bersandar kepada ritual tu tadi. Saya tak cakap salah, tu memang bagus. Tapi kita tak boleh bersandar di situ. Kita kena buat tu wajib, buat. Tetapi kita kena ada, iaitu pengisian yang dalam tu tadi. Apa pengisian dia? Jadi selain daripada kita lakukan yang apa yang Allah Ta'ala suruh, kita kena memahami setiap sesuatu yang kita buat ritual tu. Bukan berpandu kepada waktu, tetapi sentiasa 24 jam menjalankan tauhid, mengesakan Allah. Bila datang ritual untuk subuh, kita mudah nak buat. Sebab bila dah dalaman kita tadi dah sentiasa 24 jam mengesakan Allah, tidak ada kedirian kita, mudah kita buat. Tapi bila kita tak faham dalaman kita tadi, sentiasa mengesakan Allah 24 jam, maka bila kita buat juga subuh, tapi subuh kita akan jadi solat orang yang lalai. Kerana janji aku dah buat sudah. Dia berbeza. Bukan saya cakap ni tak payah buat, buat. Tetapi buat tu lain. Berbeza dengan orang yang kenal Allah buat ritual tu tadi. Rasulullah buat tu ritual tadi subuh, zuhur tu lain. Sebab apa? Solat Rasulullah yang angkat dia, Rasulullah dah tak ada dah. Tak ada kedirian dia. Dia dah wa ma ramaita. Semua segala-gala tu dia menyembah diri dia dah. Rasulullah dah gitu. Itu pasal apa, khusyuknya betul-betul khusyuk. Asyiknya di dalam solat tu. Merasakan Allah, tak ada rasa kedirian. Itu perbezaan dia itu tadi. Sebab ini dah jauh kita dari kefahaman manusia pengakhir zaman ni. Nanti kelak kalau Imam Mahdi turun, dia akan bawa watak yang Rasulullah, yang laqad kana lakum rasul uswatun, dalam diri tu dia bawa, baru nampak keluar cantik dalam diri Rasulullah tu contoh. Jadi Imam Mahdi dia turun gitu. Orang-orang yang nak mengikuti tu sama juga watak dia mesti begitu. Baru dia boleh menghadapi apa pun ke depan ni. Sebab dia dah tahu kedudukan dia adalah bukan ada kedirian dia tadi. Sampai dalam ibadah pun dia, sampai dalam peperangan pun dia tak ada dalam rasa kedirian. Siapa yang berani nak hadap, macam tu. Kalau dah Allah sendiri jamin aman. Dan Allah sendiri akan beri pertolongan. Pertolongan tu maknanya tak ada siapa boleh beri pertolongan melainkan Allah. Maka dia dah faham, dia duduk di situ, tidak ada kedirian dia. Kita dalam solat lagi masih ada kedirian, macam mana? Kita kata kita khusyuk, kita tenang, tipu, bohong, kazib, munafik. Tu Allah bagi tahu orang-orang yang apa? Munafik ni solat dia sedikit aja ingat Allah. Kenapa dia sedikit? Sebab yang lain dia semua dia ada rasa
Dalam solat dia tengok, oh aku dah solat banyak ni, aku berapa ganjaran aku ni. Dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun aku solat. Dalam solat dia ada lagi kelalaian tadi. Ada rasa. Tapi kalau orang yang betul-betul inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat keji dan dalam solat dia sendiri dah tak ada keakuan diri dia. Dan bila bagi salam terbawa-bawa di luar solat, tetap juga jaga. Tak mau jaga dia punya solat daim pula. Solat tu dia dah jaga, terbawa-bawa daim berterusan solatnya tadi, jaga janji-janji dia tadi. Kan? Maknanya tetap juga dia tak mau ada rasa kedirian seperti mana dalam solat. Ini dalam solat lagi dah ada kedirian, di luar solat gagal. Jadi kita tak maulah kualiti yang begitu. Kalau kita duduk kualiti yang begitu, solat masih lagi nakkan tu ganjaran ni, bukan saya cakap tak betul. Tapi kalau dah duduk macam tu, memang kita tak rasakan kemanisan dengan Allah lah. Kita nampak benda-benda yang selain daripada Allah tu boleh bagi kita nikmat dah. Kita biarkan masih makin jauh. Allah tu terlalu dekat. Ibarat gitu, aku ni kau tak rasa seronok benda yang aku ciptakan ni, percikkan daripada nikmat yang aku jadikan seluruh dunia ni adalah satu percikkan aja daripada 99 nikmat tu kat aku, satu yang aku taburkan macam-macam tadi, engkau dah tertipu kat situ tadi. Akunya kau tak rasa ke nikmat? Cepat tukarkan. Kalau kat dunia kau tak tukarkan cepat, azab lah kau. Sebab engkau yang cari azab. Sebab aku dah bagi kalimah sakti, aku dah masukkan dalam rahsia aku. Itu. Tapi kau biarkan. Aku dah buat bagi pembeza dah. Aku bagi kau. Supaya kau tahu beza mana yang hawa nafsu, mana yang ketakwaan. Tapi kau layan ke hawa nafsu kau. Lepas tu kau kata tak tahu? Kau tutup telinga kau buat macam tak pernah dengar lah cerita ni. Padahal Allah dah ilhamkan dalam diri kau membezakan antara furqan ataupun dia panggil tadi pembeza. Itu tadi. Maknanya kalau kita nak bersoal jawab di hadapan Allah memang tak boleh. Sebab Allah dah bagi lengkap sempurna. Jadi kita yang disoal, kita tak boleh soal Allah. Lagi parah kalau kita soal Allah pula. Mengapa kau tak bagi aku hidayah ya Allah? Mengapa kat dunia kau tak bagi? Tak ada lagi jawapan yang begitu. Yang jawapannya ada kita yang disoal. Maka itulah Rasulullah kata, cari Allah Ta'ala. Jangan sampai benda lain menguasai diri kita. Sekarang dah banyak orang kita ni, benda lain selain daripada Allah dah menguasai diri dia. Tapi ditutupi dengan ayat-ayat Allah, ditutupi dengan ibadah-ibadah. Supaya orang tengok seolah-olah dia ni jangan. Jangan kita anggap macam seolah-olah kita dah buat ibadah, kita dah solat, kita dah... Bukan saya cakap tak elok. Jangan kita rasa seolah-olah kita dah confident. Sebab Allah dah bagi tahu. Orang yang manusia yang rugi ni, dia merasakan dia dah cukup. Apa dia buat amalan dia semua, dia rasa dia dah cukup. Dia bersandar pada amalan dia. Tapi sebenarnya dia dengan aku jauh. Dia beribadah, dia tak merasakan keasyikan dengan aku. Dia hanya rasakan, dia nampak yang tu, dia rasa pulangan, imbalan. Itu manusia yang paling rugi, kata Allah dalam surah Al-Kahfi yang saya dah cerita tempoh hari. Jangan sampai jadi gitu. Allah ingatkan kita, Rasulullah ingatkan lagi. Tak ada orang masuk dalam syurga dengan sebab amal ibadah dia. Engkau pun sama ke Nabi? Ya, aku pun sama. Habis apa yang boleh? Rahmat Allah. Kita buat ibadah tu sendiri rahmat Allah. Bukan kita buat tu, kita mengaku aku dah buat, kau nak balas apa ya Allah? Itu salah tu. Salah. Betulkan cepat. Jangan. Bukan bermaksud saya tak bagi minta syurga, jauhkan neraka. Bukan. Itu nanti dulu. Itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sekali-kali mungkir janji. Engkau tak payah nak ingatkan Allah, aku buat ni ya Allah, tolong balas ni ya Allah. Aku tak payah. Allah tak pernah mungkir janji. Dia pasti. Yang sekarang engkau yang mungkir janji. Engkau tu dari innalillahi
Wa inna engkau dengan Allah, mengapa engkau? Aku bukan suruh hala tuju engkau ke situ. Hala tuju engkau kepada aku. Innalillahi, engkau sebab engkau daripada aku dan akan kembali kepada aku. Mengapa engkau kembalikan selain daripada aku? Nanti kau pergilah kat syurga tadi. Kau duduklah situ. Terhina engkau masuk syurga nanti. Sebab engkau tak tahu, rupanya pemilik dia kalau reda baru seronok. Tapi kalau pemilik dia engkau tak akan dapat kenikmatan syurga tu tadi. Engkau hayal dia sebenarnya. Tu manusia jangan sampai hayal, jangan sampai rugi Allah Ta'ala kata. Jadi bukan makna saya tak bagi beramal. Kenallah dulu. Supaya kita kenal, kita cinta pada Allah. Bila dah cinta kepada Allah, kan dia ceritakan macam mana orang ahli ibadah. Tempoh hari saya cerita. Kita kena pegang begitulah wali Allah ni. Ya. Sampai dia 40 tahun ibadah tahajud, dia tak pernah berhenti. Beribadah dia memang. Kemudian malaikat diperlihatkan macam mana hebatnya 40 tahun wali Allah ni ibadah. Dia pun cerita. Allah Ta'ala tunjukkan tempat dia sebenarnya kat mana malaikat. Rupanya dalam neraka. Azab. Malaikat, ya ke? Dia pun turun. Kesian. Wahai orang ahli ibadah, kau tahu tempat kau kat dalam neraka lah, azab. Apa dia jawab? Dia kata, ibadah aku ni bukan untuk itu. Kalau dah memang Allah punya ketetapan aku duduk situ, aku redha. Yang penting aku dengan Allah. Terus dia kagum betul orang ni. Dia betul-betul ikhlas dengan kau, ya Allah. Iya, sebenarnya tempat dia di situ. Allah Ta'ala kata hebat. Dalam syurga. Dia pun turun kau. Tempat kau sekarang ditukar oleh Allah. Sebab kau gini. Engkau tempat kau di surga aku tengok. Wahai malaikat, aku tetap gitu juga. Ditahu ke syurga ke, tahu ke neraka ke, bagi aku sama aja. Aku dah dapat Allah ni, cinta Allah. Jadi aku tak memikirkan dah tu lagi. Aku memikirkan aku nak tetap dengan Allah. Itu bagi aku. Tapi kalau aku lupa, itu azab yang paling lebih teruk daripada neraka jahanam bagi aku. Dia tu macam itu yang kita nak sebenarnya. Itu orang yang betul-betul kenal Allah, kata Rasulullah. Dia betul-betul ibadah demi rahmat Allah. Di hidup tu dah cukup 1000 rahmat Allah bagi. Hidup tu dia dah rasakan dengan Allah rahmat. Jadi dia tak memerlu yang lain ni ada pun tak kisah. Kena ujian ke kenapa. Yang penting dia nak selalu dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Ridha Allah. Kita kena tukarkan. Itulah sebenarnya hala tuju sebenar. Jangan merasa ada hidup. Jadi ini hidup ni dia yang menceritakan diri dia. Jadi dia nak buat ke mana cerita-cerita tu, jangan kita ambil pusing. Jangan kita bawa tekanan. Semua dia yang menceritakan. Jangan kita yang rasa kita yang buat ni, kita buat ni. Jangan. Semua skrip dia. Kita masalah kita tak duduk kat situ tu masalah. Jadi kita celaru. Tak kena ni, tak kena. Apa pun ketentuan hari ni kita tak kena. Kita nak berbalah. Tapi kalau orang dah betul-betul dikurniakan oleh Allah, taufik hidayah ni tadi, kefahaman di sisi Allah. Apa pun berlaku, baik ke buruk, dia tak, dia risau, dia tak dengan wa qada rabbuka Allah. Dia nak tetap diri dia dengan, dia jaga itu awal-awal lagi dia dah jaga. Dia berperang dah berpuluh tahun untuk nak duduk situ. Berjaya Allah bagi dia kekuatan untuk tetapkan, teguhkan. Masalah kita tak jumpa pelajaran ni. Tak apalah, alhamdulillah dia dah dapat dengar dalam YouTube. Ikut jalan terus. Jangan nak bai'ah lagi, tak payah. Jalan kau dah dengan Allah ni. Ni dah daripada Allah lah ni. Wa ma ramaita, bukan daripada saya. Saya tak ada kena-mengena lah. Dalam hidup kalian ni, aku tak ada kena-mengena. Jangan kau ingat-ingat aku. Engkau ingat Allah je. Apa yang sebenarnya sampai semua daripada Allah. Pakai terus. Terus engkau dapat daripada Allah. Tak perlu nak bai'ah dengan awak apa. Saya tak ada apa benda pun. Tak ada kepentingan apa. Kepentingan adalah kau rasakan ni semua daripada Allah. Jalan terus buat. Jangan buang masa lagi. Terus jalan daripada Allah, bukan daripada saya. Jangan lagi was-was. Yakin terus jalan. Kita nakkan Allah. Bila mati tetap Allah. Hidup pun Allah. Mati pun Allah. Hidup pun Allah. 10 kali, 1000 kali hidup tetap Allah. Terus kita. Ini nak kita perangi.
Ini nama peperangan yang besar. Jangan sampai ada hawa nafsu kedirian kita. Duduk kat situ apa perang. Kalau ini kita berperang, yang lain mudah kita nak tewaskan. Tapi kalau ini kita tak dapat tewaskan, yang lain akan datang mudah menewaskan kita. Iblis, Yajud Ma'jud, Dajjal, mudah. Orang-orang Yahudi, orang mudah. Tapi kalau ini kita sentiasa berperang, jaga, yang lain kita nampak semua tak ada daya upaya. Dan Allah isytiharkan kau tak ada boleh buat apa-apa dengan hamba ku. Kau tak. Ini pakaian Imam Mahdi. Jadi kalau kita ada pakaian ni, pakai. Bila Imam Mahdi datang tak lama lagi, kita dapat ikut. Tapi kalau ini kita tak pegang, wa na'udzubillah min zalik, kita mungkin jadi musuh dia. Minta jauhlah. Janganlah angan-angan Imam Mahdi, tapi diri engkau sendiri tak ada betul-betul rasakan kenal diri, kenal Allah. Masih nak ganjaran ni, masih nak upah ni, itu engkau tak layak nak ikut dia. Tak mampu. Silap-silap engkau jadi penentang dia nanti. Jadi ubah sistem kita cepat. Benda ni nak berlaku tak lama lagi. Saya nak tekan-tekan, takut-takut kan. Kalau saya cakap dah jadi lama, kamu orang lagi nanti terpinga-pinga. Mana ada jadi apa-apa. Saya dah rasakan sejak merdeka lagi benda ni dah berlaku. Dan ada wali Allah tu kata, dia kata 500 tahun dulu dah jadi, dia kata. Lagi pula tu. Kalau saya sejak merdeka, kita dah terjadi. Yajud Ma'jud, Dajjal, kita dah bersama-sama. Dah. Lagi takut kan? Dah. Sebab kalau siapa yang ada penglihatan yang diberi oleh Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, alam yang halus, alam yang lemah lembut, yang gaib, semua dia akan tahu bila dibagi penglihatan oleh Allah. Sebab dia dah tak ada lah, dia tak ada penglihatan, dia dah tak pernah rasa dia ada penglihatan. Habis kau melihat ni, itu penglihatan Allah. Dia dah tetapkan dalam diri dia. Melihat pun bukan dia melihat. Jadi dia akan nampak tembus. Allah perlihatkan. Tak ada yang tersembunyi. Tu. Kalau orang yang betul-betul amalkan, la tudrikul absar, takut dia. Dia dah nampak dulu dah. Manusia jadi zombie dia dah nampak lama dah. Imam solat je kepala anjing ni dia nampak, ya Allah, kat rumah ni api je. Allah nak menjadikan tu ayat-ayat Allah. Tapi dia rahsiakan lah. Waliyatalataf walaysin. Dia lemah lembut, dia halusi lagi. Maha halus. Supaya jangan cerita pada orang awam. Maka orang awam pancung dia. Masa diperlihatkan untuk diri dia. Tapi memang tepat. Bukan kata ilmu ni laduni di sisi Allah, mana ada was-was lagi. Anzala ala abdihil kitab awalam yaj'allahu iwaja. Tak ada bengkok. Yakin terus dia nampak tu, yakin. Takut dia nak keluar rumah kadang. Takut nak pergi masjid kadang. Orang paksa kau ni tak nak campur masyarakat ni. Kat masjid lah kita nak campur masyarakat, dia kata. Kau tak tahu makom dia. Kalau dia cerita nanti kau lagi pelekeh kan. Dia. Begitulah sekarang ni. Baru kita faham. Bila kita dah tak diizinkan masuk masjid, baru kita tahu orang masjid ni macam-macam. Baru kita nampak. Sebenarnya Allah nak perlihat kepada kita. Kita masih lagi jahil tentang Allah. Kita sibuk nak cari ilmu-ilmu lain, tapi ilmu yang paling penting nombor satu, ilahun wahid, adalah Allah. Sebab dia sang pencipta kita. Dia khalik kita. Mengapa kita tak kenal dia terlebih dahulu? Awal-awal kena. Kalau kita jadikan dia nombor 10, jadi kita kenal yang lain, benda yang itu kita jadikan Tuhan nanti. Tapi kalau kita nakkan Allah Ta'ala, kita harus kaji, kenal Allah betul-betul, bersungguh-sungguh. Allah akan bagi. Sebab kita tak nak kenal yang lain dulu. Kita nak kenal siapa ciptakan kita. Kenapa kita nak kenal nak ilmu ni, ilmu? Bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Sekarang ni kau dah melangkah. Yang nombor satu punya ilmu yang kau kena faham ada siapa yang menciptakan kau, untuk apa kau kena kenal diri kau. Ajar anak-anak, ajar siapa-siapa isteri ke apa, ajar yang terdekat waris-waris kita.
Tanggungjawab kita untuk kenalkan anak-anak kita kepada Allah. Buatlah macam mana cara minta pada Allah. Engkau yang tahu ya Allah. Dan ilhamkan pada aku untuk macam mana aku ajar anak aku untuk kenal kau. Sebab kita ni mengenal Allah dari Allah. Itu kata Nabi SAW tu. Aku mengenal Tuhanku. Araf tu Rabbi bi Rabbikum. Aku kenal Tuhanku dari Tuhan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau kenal Allah dengan kami nak kenal Allah macam mana pula? Engkau kenal Allah manusia aku lah, Rasulullah kata. Sebab aku dah, dan bila aku dah kenalkan diri aku, diri Allah pada engkau dah kenal, maka engkau mengenal Allah dengan Allah juga seperti aku. Nampak bijaknya Rasulullah cakap kan. Tapi jadi kita kena jumpa orang yang arif billah lah untuk nak kenal Allah. Nanti bila kita arif billah tu dah terang kan, maka sebenarnya engkau bukan belajar dengan aku, kata arif billah. Allah lah yang sebenarnya engkau. Gitu jugalah. Cara dia punya baik tu direct langsung daripada Allah. Mula-mulanya engkau rasa macam dengan dia, tapi bila engkau dah selesai, sebenarnya dia akan kata sebenarnya engkau bukan dapat daripada aku, tak tahu benda. Ini semua daripada Allah. Jangan kau rasa kau belajar kau daripada Allah. Itu Rasulullah. Jadi kita alhamdulillah setelah dah dapat, kita mengenal Allah dari Allah. Sebenarnya bila dah dapat lah. Tu. Kemudian kita mengenal manusia. Kita mengenal manusia bukan daripada manusia, tapi kita mengenal manusia daripada Allah. Jadi bila kita dah kenal Allah, kita kenal tak manusia tu tadi. Automatik kita tahu watak-watak yang ada dalam diri manusia daripada watak Allah. Bukan kita kenal manusia daripada diri manusia, bukan. Itu kebanyakan kita silap. Aku kenal engkau, jadi kita mengenal manusia daripada diri dia, tak betul. Tapi kita kenal dia tu daripada Allah. Tak ada lagi tersilap lagi. Kita tahu dia siapa. Tak ada tipu lagi. Sebab Allah yang dah bagi tahu dia tu macam mana. Macam mana orang munafik ke apa-apa. Dia betul ke tak betul perjalanan. Semua Allah bagi tahu kita. Cuma lagi Allah suruh waliyatala wala yus'iran nabikum. Sembunyikan alam kau dengan. Kalau disuruh cakap kepada orang yang disuruh cakap aja. Bukan untuk umum. Itu tadi. Kemudian bila dah gitu, kita bersyukur sebab kita mengenal Allah daripada Al-Haq. Berapapun guru kita jumpa, sebenarnya kita belajar dengan Al-Haq. Jadi kita tak merasakan kita belajar dengan saya. Belajar dengan siapa? Tak. So, hakikat sebenarnya belajar Allah lah yang mengajar. Kita belajar langsung dengan Allah. Inilah ulama-ulama yang tak duduk pengajian ni membertikaikan. Disalahkan orang-orang. Aduh, dia ni ada belajar dengan Allah Ta'ala. Mana ada manusia. Hanya Rasulullah, Nabi-Nabi yang boleh belajar langsung dengan Allah. Selain tu tak boleh. Ulama-ulama fiqah yang tak belajar tentang mengenal diri, mengenal Allah ni, dia tak faham. Dia menyalahkan. Jadi itu Nabi kata ulama ni ulama su'. Ulama buruk. Dia menghina wali-wali Allah. Dia kata wali-wali Allah ni dia ilmu dia mesti bersandar pada kitab, kena belajar apa. Memang dia tak boleh kita langsung. Mana ada manusia Rasulullah, Nabi-Nabi dia claimkan gitu kepada wali Allah. Padahal wali-wali Allah dia ada, Rasulullah kata siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, aku akan bagi ilmu di sisi aku. Itu Allah bagi tahu. Jadi Allah ada kata ke Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi dia dapat ilmu di sisi Allah? Tak kata gitu. Allah kata siapa yang bertakwa tu orang yang kenal diri, kenal Allah, dia takut pada Allah tu, itu orang alim, dia akan dapat di sisi aku ilmu tu. Cuma tak dipanggil wahyu, dia panggil ilham di sisi aku. Dan Nabi bagi tahu kalau adalah orang yang boleh berkata-kata dengan Allah langsung di kalangan umatku adalah Sayyidina Umar, Ali. Ya. Mana adalah maknanya bukan makam Nabi je, makam wali Allah macam Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, boleh tak? Pasal dia kenal diri, kenal Allah, dia boleh langsung tak? Boleh lah. Tapi ini kita menghadapi ulama-ulama su' yang jenis ni. Dia tak ambil aliran
yang wajib, yang dia ambil aliran yang luaran, dipanggil ahli kitab. Dia tak ambil aliran yang rohaniah, yang dalaman ni tadi. Yang Rasulullah yang kata dalam diri Rasulullah tu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun dalam diri. Kita tak ambil dalam diri dia tu tadi. Apa dalam diri dia? Tak ada dah apa-apa. Yang ada sir rahsia Allah. Jadi dia tak nampaklah dia tu tadi wa ma ramaita. Dia tak dapat apa benda wa ma ramaita. Dia kata ayat ni mutasyabihat lah. Kita jangan kajilah ayat ni. Kita mana boleh Allah tu duduk dalam diri manusia, dia kata. Dia kata gitu. Ni mengaku Tuhan dah ni macam ni. Dia kata manusia melekat ada dalam diri manusia. Allah Ta'ala ada dalam diri manusia. Manunggaleng kaulah mansualat anak halahak, dia mengaku dia tu Tuhan. Dia tak faham istilah tu tadi. Padahal kau selalu sebut la ilaha illallah. Tu apa tu? Asyhadu alla, aku mengaku. Aku ni tak ada, yang ada hanya Allah. Apa yang tak faham ke? Kesebut je ke? Jadi sebenarnya yang mengaku Allah dialah sendiri esa. Sebab kalam dia kehendak dia ada apa benda kita tak ada lah. Jadi salah ke kalau dia bukan kata dia Tuhan anak al-haq, bukan. Dia dah sampai kepada makam yang sebenar-benar wa maramaita, bukan aku lagi dah, dia semuanya. Cuma engkau yang tak faham. Kau kata dia. Sebab apa? Sebenarnya engkau ada kebencian. Ulama-ulama yang su' ni, dia ada kebencian kepada orang yang betul-betul dengan Allah. Itu yang Allah nak bagi tahu. Sebenarnya dia benci sebab sebab lagi satu, pemimpin-pemimpin tu agak tergugat kerana orang-orang begini dicintai oleh masyarakat. Mansur Alas contohnya, cerita dia. Dia ni sangat dicintai oleh masyarakat. Hingga kan kalau raja keluar, tak ramai yang ikut raja. Tapi kalau Mansur Alas keluar, ramai ikut dia. Jadi dia jadi, raja ni jadi, dia minta pendapat ulama-ulama su' ni tadi, macam mana kita nak jatuhkan dia. Dia cari jalan gini. Dia hukum lah. Dia kata dia ni dah salah. Dia taburkan berita lah. Siapa belajar kat dia, nanti kita akan hukum juga. Sama juga aliran ni mengaku Tuhan ni. Kan? Jangan lama pengikut dah kurang, dia pembunuh. Itu kebencian ada kepada orang. Jadi wali-wali Allah ni, dia tahu sebenarnya bukan ajaran dia yang salah, tetapi kebencian, hiriati, kedengkian. Tu. Jadi kita pun sama menghadapi gini. Kebencian kepada ulama-ulama yang su' ni tadi, kebencian kepada, bukan kita nak laga-laga ulama-ulama, tak. Ulama-ulama Rabbaniyun yang betul-betul ni tadi, dia tak ada kebencian kepada siapa pun. Dia tak ada langsung letak. Kau ludah lah, kau apa pun, dia dah pakai akhlak Nabi. Kau ludah dia, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah, dia tak tahu, kau bagilah dia hidayah. Tetap dia gitu juga, kau buat macam mana pun dengan dia. Sebab dia nak betul-betul pakai dalam diri Rasulullah. Dan diri Rasulullah ni tugas dia memberi rahmatan lil alamin. Orang buat macam mana pun dia tetap doa rahmat. Jadi dia ikut contoh yang dalam diri Nabi tu, yang original yang kat dalam tu. Sebab Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulil uswatun dalam diri Rasul ada uswatun yang luar kita nampak tu nampak ya lah. Yang dalam tu yang mahal. Daripada dalam tu jadi yang lain. Kalau dalam tu kita dapat, yang luar tu mudah kita dapat tahu. Itu rahsia yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat yang original dari sisi Allah Subhanahu, yang asli InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama mendengarkan penceritaan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hal itu tetap sentiasa mengesakan dia saja. Dia yang tahu mengesakan pada diri keesaannya juga. Maka
perbincangan dan penceritaan pada petang ini, iaitu olahan-olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala tetap meletakkan olahan itu dan meletakkan nur cahaya supaya kita sentiasa dapat ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberuntungan kita sebenarnya apabila kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menutupi benda-benda itu semua, yang kita membenarkan yang kita nampak al-haq tadi, kita membenarkan. Jadi mudahlah kita untuk mendapat yang dikatakan cahaya ilahi tadi tu, yang datang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang dikatakan dalam surah An-Nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya berlapis cahaya. Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa yang dia kendaki. Siapa orang yang dikendaki? Orang yang nakkan Allah sebenarnya. Jadi bila kita ni dah didengarkan oleh Allah Ta'ala, kalau pendengar YouTube ni buka je YouTube tu, macam-macam cerita kan, tapi dia terlihat benda ni, dia buka, itulah gerak Allah. Jadi bila dia betul-betul faham, ulang apa yang dia dengar, dengan keadaan merendahkan diri dia, nak cari ilmu ni. Ada orang yang begitu, dia nak cari, sekarang ni Allah Ta'ala dah jentik hati masing-masing dah. Ramai yang kawan-kawan saya pun sama, dia Allah Ta'ala jentik. Dia, yalah, saya cerita kawan-kawan saya lah, dia duit ada, dia bisnes kan, duit ada, apa semua masuk je, tapi dia rasa, kenapa dia rasa tak bagi, dia cerita dengan saya. Saya cakap sebenarnya itu Allah Ta'ala jentik hati, menjentik hati tu untuk apa? Untuk nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata dia rasa macam tak cukup, dia kata duit banyak tapi dia rasa tak cukup. Itulah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dia dapat kesenangan, dia dapat kesenangan tapi dia lupa je, itu istidraj kan. Itu yang bahaya. Tapi untunglah saya cakap dengan dia kan, untunglah dia, sebab dia pun sentiasa bersama dengan orang-orang yang, walaupun dia kata dia mungkin kurang solat ke apa mungkin lah, tapi dia nak mencari benda tu, nak mencari. Yalah tu, nampak betapa lembutnya hati dia yang Allah campakkan. Jadi insya-Allah kita bersama-sama mendoakan di penghujung zaman, pengakhir zaman ini, Allah Ta'ala sentiasa meletakkan kita ni sentiasa daim, berterusan, berkekalan. Bukanlah kata kita dekat dunia yang hidup ni saja, tapi kita dah ditarik roh pun, Allah Ta'ala tarik nyawa kita pun, maka kita tetap hidup bersama dengan yang maha hidup, insya-Allah. Sekadar itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dari keluar daripada dalam kerohanian kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus suci. Mudah-mudahan kita dapat ambil gunakan semuanya daripada Allah. Daripada Allah tu pesuruhnya tu, terus gitu. Sami'na wa ata'na, dengar baik-baik, langsung kita diberi oleh Allah kekuatan untuk mentaati. Sami'na wa ata'na, insya-Allah. Jadi itulah, sama-samalah kita mengharungi kehidupan ni, merasakan Allah. Jangan ada lagi rasa keakuan diri, sebab itu tempat yang paling aman. Jadi jelas dan nyata senyata-nyata kemenangan tu bila kita hilangkan rasa keakuan diri. Jangan ada merasa hidup ni hak kita, hidup ni hak Allah, dan kita sentiasa duduk dalam al-haq dia tu. Dan apa saja yang nanti diperlihat, diperdengar, diskripkan, dia lakukan qada dan qadar, semua kita akan tetap dengan sebab bila punca kerosakan adalah bila ada rasa lagi keakuan diri, ada lagi kita rasa, misal kata ni tak boleh, ni boleh lah, ini maknanya kat dalaman kita tu macam mana? Ada sekadar kita cakap, ataupun kita bercakap tu dengan sekali dalaman kita lagi kita memprotes,
Tetapi kalau dalaman kita tetap dengan dia, mulut dia cakap gitu, alhamdulillah. Dalam kita tetap, kita tahu kita bercakap ni semua dia punya susunan-susunan atur cerita, skrip-skrip. Jadi apa pun dalam kehidupan ni paling mustahak adalah kita rasakan dia ajalah. Semua cerita dia ajalah. Kisah dia ajalah. Kisah Nabi, kisah malaikat, kisah daripada dulu sampai bila-bila, sampai kita pengakhir zaman, sampai dah masuk surga, masuk neraka, semua dah selesai semua. Semua cerita skrip-skrip dia je. Kita kena duduk situ. Kita tak ada, kita lemah long life, langsung tak boleh buat apa semua. Ikut ialah apa pun dia punya kehendak. Kalau kata kita boleh berubah, itu kita, bukan kita, dia lah yang nak kita tukar. Kalau kata kita boleh merubah, sebenarnya aku tidak merubah sesuatu nasib ke satu kaum, melainkan diri kaum. Sebenarnya siapa yang bagi kehendak untuk merubah tu? Jadi bila Allah berkata gitu, dia nak tengok kita, adakah kita rasa kita lagi. Tapi bagi orang yang dah kenal dia tak akan Nabi Muhammad SAW dibagi mukjizat, tak siap pakai, tak terus tunggu. Dah dalam keadaan genting sekalipun, padahal dia boleh doa terbalikkan apa kaum kafir Quraisy tu. Boleh Nabi Musa gunakan tongkat dia hancurkan Firaun awal-awal lagi. Tapi dia takkan, walaupun macam mana pun Allah bagi, dia tetap berpegang Allah dahulu. Dia tak mau mandai-mandai. Tu kali. Jadi kita kena faham. Apa pun kita nak buat, kita katakan Allah lah yang dahulu. Bukan lagi kata ada lagi rasa kedian kita, insya-Allah. Sama-sama kita. Mana saya dan kita sama-sama lah. Betul-betul bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Sebab kita memang la haul la wala. Di situ baru Allah bagi. Bila Allah bagi, bukan kita. Wa ma ramaita, kita dah tak rasa kita. Dia lah semua yang mempelakukan 24 jam hidup. Kita beruntunglah kita. Sekian jumpa kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kesilapan dalam menyampaikan ni, ada rasa kedirian. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma